Perdana Menteri antara yang terawal terima suntikan vaksin COVID. Ini tindakan Kit Siang bila KJ jemput hadir sidang media. Isu vaksin, Kit Siang dan Kadir hentam Perdana Menteri lembab. Gugat ekonomi, sudah tiba masa gantikan Anwar. Saya akan menjadi antara individu pertama untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, beliau akan menjadi antara individu pertama menerima suntikan vaksin COVID-19 bagi meyakinkan rakyat bahawa vaksin yang diperoleh negara selamat dan berkesan. Perdana Menteri berkata, ini akan diikuti oleh petugas barisan hadapan sebelum diberikan kepada kumpulan sasaran iaitu kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas serta penghidap penyakit tidak berjangkit dan penyakit saluran pernafasan kronik. Beliau berkata, jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin yang telah ditubuhkan dan dipengerusikan bersama oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba serta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin akan memastikan bekalan vaksin dapat diperoleh pada kadar segera. Kerajaan menjangkakan bekalan pertama 1 juta dos vaksin daripada Pfizer akan diterima dan mula diberikan kepada kumpulan sasaran seawal Februari 2021, katanya. Muhyiddin berkata demikian dalam video perkembangan terkini berhubung pemberian vaksin COVID-19 untuk rakyat Malaysia yang disiarkan menerusi radio televisyen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA, Kementerian Kesihatan akan terus memantau keberkesanan dan keselamatan vaksin itu dalam kalangan penerima. Sekali lagi saya ingin mengajak anda semua untuk bersama-sama menghayati dan membudayakan norma baharu dalam menjalani kehidupan seharian. Walaupun setelah kita menerima bekalan dan suntikan vaksin, kita perlu menyesuaikan diri dengan norma baharu kerana virus ini telah pun berada dalam komuniti, katanya. Muhyiddin turut mengingatkan rakyat supaya mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan dan mengamalkan kebiasaan seperti kerap mencuci tangan, memakai pelitup muka dan menjaga jarak fizikal. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin Abu Bakar bakal mengadakan sidang media bagi memberi penjelasan berhubung isu-isu berkaitan program vaksin COVID-19 di Malaysia. Dalam ucapannya di Twitter, Khairy turut mempelawa Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang untuk menghadiri sidang media berkenaan. Berikut adalah butiran berhubung vaksin-vaksin yang berada dalam portfolio kerajaan seperti mana yang telah diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya akan mengadakan sidang media di Mosti selepas mesyuarat Kabinet bagi memberi penjelasan lanjut kepada orang awam. Lim Kit Siang dijemput hadir, katanya. Semalam, Kit Siang mempersoalkan keputusan kerajaan yang memerlukan 3 bilion ringgit untuk mendapatkan vaksin kepada 6.4 juta rakyat Malaysia. Pemimpin veteran DAP itu membuat perbandingan dengan kenyataan seorang menteri dari Belgium yang mendakwa harga vaksin tersebut 20 kali ganda lebih murah daripada harga sebenar. Dalam pada itu, butiran maklumat vaksin yang dikongsikan oleh Khairy melalui Twitternya menunjukkan vaksin keluaran Pfizer Amerika Syarikat mempunyai tahap keberkesanan interim sebanyak 95% berbanding di Gamaleya National Center Rusia iaitu 91.4% dan AstraZeneca United Kingdom iaitu 60% hingga 90%. Dua lagi syarikat pengeluar vaksin dari China iaitu Sinovac dan CanSino Bio masih belum mengumumkan tahap keberkesanan vaksin COVID-19 ciptaan mereka. Bagaimanapun, menurut data tersebut, vaksin keluaran Pfizer perlu disimpan di dalam suhu negatif 70 Celsius dan vaksin keluaran Rusia memerlukan suhu penyimpanan negatif 20 Celsius. Vaksin-vaksin keluaran 3 syarikat lain iaitu AstraZeneca, Sinovac dan CanSino Bio perlu disimpan dalam suhu di antara 2 hingga 8 Celsius. Terbaru, pemimpin DAP Lim Kit Siang menolak pelawaan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin untuk bertemunya selepas mesyuarat Kabinet esok susulan pertikaian membabitkan kos pembelian vaksin COVID-19 oleh kerajaan. Lim berkata beliau ketika ini tiada di Kuala Lumpur dan tidak akan berada di Putrajaya bagi sesi sidang media Khairy. Sebaliknya percaya tanggungjawab untuk mempersoalkan isu kos pembelian itu akan dilakukan petugas media.
Biar Khairi beritahu rakyat perbezaan kos perolehan untuk Malaysia mendapatkan vaksin COVID-19 berbanding negara lain seperti Belgium dan Singapura. Apa lebih penting, biarlah Khairi umumkan vaksin ini percuma buat seluruh rakyat Malaysia, katanya dalam kenyataan. Lim berkata, jika Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bersedia untuk mengadakan sidang media atau acara khas berhubung persediaan Putrajaya dalam memerangi gelombang ketiga wabak COVID-19 dan strategi dirangka, beliau bersedia melapangkan masa. Saya akan pastikan masa saya kosong untuk pengumuman Muhyiddin sekiranya dijemput, katanya. Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang membidas kelembapan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bagi mendapatkan vaksin COVID-19 untuk negara ini. Katanya Singapura minggu lalu melaporkan telah menerima kumpulan pertama vaksin Pfizer COVID-19, sementara Muhyiddin hari ini baru mengumumkan kerajaan telah menandatangani perjanjian dengan syarikat Pharmaceutical AstraZeneca bagi memperoleh 6.4 juta dos vaksin. Singapura adalah negara Asia pertama yang menerima vaksin Pfizer BioNTech setelah mengatakan minggu lalu bahawa ia telah meluluskan vaksin syarikat itu dan diharapkan akan memulakan program vaksinasi secara meluas pada minggu pertama Januari. Malaysia, Perdana Menteri baru saja menandatangani perjanjian untuk mendapatkan tambahan 10% atau 6.4 juta dos vaksin COVID-19 untuk 40% penduduk melalui COVAX, Pfizer dan AstraZeneca, katanya. Lim juga berkata, Singapura akan memberi suntikan vaksin itu kepada semua rakyatnya yang berjumlah 5.3 juta pada kadar segera berbanding Malaysia. Dalam perkembangan yang sama, tokoh wartawan negara Kadir Jassin juga membidas kelembapan kerajaan mendapat bekalan vaksin COVID-19 untuk negara ini. Katanya bakal Presiden Amerika Syarikat Joe Biden hari ini menerima suntikan vaksin Pfizer BioNTech yang disiarkan secara langsung di televisyen. Tetapi Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata bahawa akan mengambil masa 4 bulan untuk menilai keberkesanan vaksin itu. Ada yang tidak kena di sini, sama ada Presiden Amerika Syarikat itu berani sangat atau bodoh, ataupun Nur Hisham Abdullah telah ketinggalan masa, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Adakah kita mampu untuk menunggu 4 bulan lagi ketika seluruh dunia bergegas melakukan vaksinasi? Soalnya, menurut Kadir, dia berharap Dr. Nur Hisham masih berkuasa dalam urusan kesihatan, khususnya mengenai COVID-19, dan berharap kenyataannya untuk menunggu selama 4 bulan itu sebenarnya disalah tafsirkan oleh media. Setiausaha politik kepada Zuraida Kamarudin, Nur Hizwan Ahmad berpandangan sudah tiba masanya pembangkang menggantikan Anwar Ibrahim dengan ketua pembangkang yang baru. Mengulas mengenai dakwaan Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad berhubung Perikatan Nasional merupakan politik khianat, Nur Hizwan berkata, kenyataan Khalid tersebut sepatutnya ditujukan kepada Anwar yang juga Presiden PKR. Suasana ekonomi dan politik negara adalah tanggungjawab bersama, manakala tuduhan Khalid patut dilemparkan kepada Anwar yang seringkali menggugat ketenteraman dan proses pemulihan ekonomi negara melalui kenyataan-kenyataan menggemparkan. Tentang dakwaan mempunyai jumlah ahli parlimen mencukupi untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional. Inilah ancaman yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi negara, katanya dalam satu kenyataan. Semalam, Khalid dalam kenyataannya mengalu-alukan komitmen rakan gabungannya, PKR, untuk memperkukuhkan Pakatan Harapan kerana merasakan ia merupakan jalan terbaik menumpaskan budaya politik khianat selepas langkah Sheraton pada akhir Februari lalu. Pada September lalu, Anwar membuat pengumuman sidang media di sebuah hotel mendakwa bahawa dia memperolehi sokongan majoriti yang kukuh dan meyakinkan. Bagaimanapun, baru-baru ini Belanjawan 2021 diluluskan dengan majoriti tipis apabila seramai 111 ahli parlimen menyokong manakala 108 lagi menolaknya. Pada masa sama, menurut Nur Hizwan, dia dimaklumkan bahawa terdapat usaha oleh Anwar untuk menambah sokongan kerana menyedari bahawa jumlah 108 sedia ada tidak mencukupi. Sementara Anwar masih mengejar bayang-bayang Perikatan Nasional akan terus mengemudi negara dengan meletakkan kebajikan rakyat sebagai matlamat utama. Mungkin tiba masanya untuk pembangkang menamakan ketua pembangkang yang baru dan lebih berwibawa dan karismatik untuk menggantikan Anwar Ibrahim, katanya. Kerajaan Perikatan Nasional yang terbentuk pada 1 Mac lalu ditubuhkan melalui langkah Sheraton yang menyaksikan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Selain tindakan Muhyiddin Yassin membawa Bersatu keluar dari gabungan itu, sekumpulan pemimpin PKR
yang berpihak kepada Muhammad Azmin Ali turut menyertai Perikatan Nasional. Zuraidah, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan sewaktu Kerajaan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional yang ketika itu merupakan pemimpin kanan PKR merupakan salah seorang yang menyertai Azmin meninggalkan parti itu. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.